Bila kita sebutkan pekerja halimunan ini, tentulah saya rasakan bahawa dia sangat merugikan ataupun sebagai satu perkara yang menjadi penyakit kepada organisasi. Ya. Oleh sebab itu, pekerja halimunan ini bukan hanya sebagai satu perkara yang bisa sebagai satu penyakit, tetapi sebenarnya dia merosakkan reputasi, reputasi organisasi kita, kerana apabila pekerja ini ada bendanya, bisa kata keretanya masih ada, mejanya ada, tetapi orangnya tak ada, hilang. Jadi tentulah saya rasakan mengecewakan kepada pelanggan terutamanya, mengecewakan ataupun misalnya kata menjadi satu perkara yang paling rumit kepada rakan-rakan sekerjanya kerana apa dia tidak ada. Oleh sebab itu terutamanya misalnya kata dalam bahagian kaunter pembayaran misalnya kata. Pembayaran itu kaunter itu dibuka misalnya kata pukul 9. Kaunter open tetapi orangnya tak ada. Jadi inilah satu daripadanya masalah-masalah yang ada dalam dunia pekerjaan. Oleh sebab itu bahawa pekerja halimunan ini pertama dia menjadi satu perkara yang menjadi penyakit kepada organisasi dan menjadi kritikan kepada orang ramai kepada organisasi seperti ini. Yang keduanya yang sebenarnya bahawa pekerja halimunan ini dia menjadi perkara yang menjadi penyakit, menjadi satu perkara yang rumit kepada rakan-rakan sekerja mereka. Oleh sebab itu, pekerja halimunan tidak menguntungkan kepada organisasi, tidak menguntung kepada diri pekerja itu sendiri, tidak menguntung kepada pelanggan dan juga kepada orang ramai yang memerlukan perkhidmatan daripada dia. Itu mengkali dia pekerja halimunan itu tadi. Ya. Nah, kalau tadi sudah kita definisikannya, sebelum kita membincangkan tentang bagaimana untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah ini, kita ingin tahu dulu puncanya. Kenapa boleh seorang pekerja itu jadi spesies pekerja halimunan? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Isa. Ya, sebenarnya bila kita menyebutkan sebab-sebabnya, puncanya sebab menjadi pekerja halimunan ini, pertama daripada pengkajian-pengkajian daripada universiti. Misal kata baru-baru ini kita menerima daripada kajian Universiti Chulalongkorn daripada Thailand mengatakan bahawa pekerja-pekerja halimunan ini bukan hanya ada di Brunei tetapi di Thailand juga, di negara-negara mana juga ada pekerja halimunan ini. Tetapi yang membuat kajian pada tahun lepas iaitu yang itu kita buatkan daripada Universiti Chulalongkorn dari Thailand, dia mengatakan bahawa satu daripada puncanya ialah iaitu pekerja itu merasa bosan dengan kerjanya. Jadi bila dia merasa bosan, dia tidak ada keinginan, tidak ada motivasi nak melakukan atau nak melaksanakan tugasnya. Maka oleh sebab itu dia datang sekejap lepas hilang, datang sekejap lepas tu hilang, lepas tu sekejap dia hilang. Kalau dia hilang tu dalam 1 minit, 2 minit, bagus. Tetapi kalau dia hilang sampai 1 jam, 2 jam, ini tak bagusnya. Itu satu daripada sebab. Yang kedua, ialah kerana misal kata bahawa ketua juga terlibat dalam sini. Ketua yang tidak mengambil tindakan terhadap pekerja yang halimunan, dia halimunan ke tidak halimunan ke, ketua tidak ambil peduli. Jadi ini juga satu faktor yang kedua itu tadi, ialah faktor menyebabkan ketua itu sendiri. Yang ketiga ialah bahawa sebenarnya bahawa sebab-sebabnya pekerja menjadi halimunan ialah kerana pengaruh daripada kawan-kawan ini. Bila misal kata dalam organisasi itu ada seorang dua menjadi halimunan, tentulah saya rasakan dia mempengaruhi lagi kawan-kawan yang belum menjadi halimunan. Akhirnya kalau dalam organisasi itu ada 10 orang, 2 jadi halimunan, tentu dia mengambil lagi 1 orang, jadi 3 orang. Ini artinya pengaruh-pengaruh daripada kawan ini kalau tidak dibetulkan 2 orang ini tadi, maka ini menyebabkan dia akan mempengaruhi orang lain supaya lebih banyak halimunan, lebih banyak lebih baik. Itu bagi dia. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah sebenarnya perkara ini mengapa puncanya pekerja jadi halimunan ialah kerana daripada itu ganjaran, insentif tidak ada, bonus bisa kata bayaran bonus tak ada, bayaran-bayaran lain tak ada, training tak ada, macam-macam bisa kata penghargaan, pengiktirafan daripada organisasi itu tidak ada. Jadi ini juga menyebabkan salah satu daripada puncanya mengapa pekerja menjadi halimunan. Jadi kalau begitu artinya yang pertama tadi ialah kerana dia tidak ada kebosanan.
Misal kata kalau kerja dia buka pintu, tutup pintu, buka pintu, buka tutup pintu sampai 4 tahun atau 3 tahun. Saya rasakan bahawa ini juga menjadi kebosanan. Yang kedua tadi ialah kerana dia rasa keteguran-teguran, pembetulan daripada ketua tak ada. Ketua tidak hiraukan. Yang ketiga ialah iaitu pengaruh. Yang keempatnya ialah iaitu ganjaran atau latihan ataupun dorongan, motivasi dan lain-lain daripada organisasi itu sendiri tidak ada. Ini juga salah satu daripada puncanya mengapa pekerja menjadi halimunan. Ya, alhamdulillah kita telah mengetahui kerana ketua juga mainkan peranan dalam memata-matai tentang pekerja yang ada berspesies ni, berspesies halimunan ini. Jadi mungkin kita mengetahui apakah kesan organisasi bagi mereka yang mempunyai pekerja-pekerja yang halimunan ini. Terima kasih Muhammad Isa. Yang sebenarnya kalau kita melihat, bukan saja kita melihat kesannya kepada organisasi itu sendiri, tetapi juga kita perlu melihat kesannya kepada pekerja itu sendiri. Betul. Kalau kita melihat kesannya pada organisasi, pertama tadi seperti mana kata awal-awal tadi saya katakan bahawa pertama ialah organisasi, reputasi organisasi itu, image organisasi itu akan menurun. Kerana apa? Kritikan-kritikan orang lain, misalnya kata, masuk dalam sosial haba, masuk dalam Facebook dan lain-lain, mengatakan bahawa organisasi itu memang tidak baik ataupun kualiti organisasi itu tidak baik. Ini akan menurunkan image-nya, ini akan menurunkan reputasi organisasi itu sendiri. Yang kedua, dia akan menjadi satu beban kepada organisasi dari segi kos operasinya. Misal kata, kalau misal kata dalam organisasi, dalam jabatan itu ataupun dalam bahagian itu, 10 orang bekerja, tetapi 2 halimunan bayar, padahal bayaran gaji masih lagi 10 orang. Jadi artinya yang mengerjakan bekerja dengan betul-betul hanya 8 orang. 8 orang, tetapi bayaran gaji 10 orang. Jadi ini menyebabkan kos dari segi misal kata kos operasi dalam organisasi itu akan meningkat dan juga produktiviti tidak meningkat tetapi bayarannya masih ada terpaksa meningkat. Yang ketiga ialah mengenai dengan ini mengenai dengan pada kesannya kepada organisasi itu sendiri ialah bahawa yang sebenarnya dari segi perancangan dan lain-lain, maka ini menyebabkan bahawa organisasi tidak dapat berjalan dengan lancar dan teratur dan sistemnya tidak dapat dihormati oleh pekerja yang lain. Ini menyebabkan pekerja-pekerja yang baik, pekerja-pekerja yang betul-betul bekerja akan merasa kecewa dan moral pekerja-pekerja yang baik akan menurun. Ini menyebabkan pekerja-pekerja yang baik dalam organisasi itu akan berpindah ataupun akan menurun tempat-tempat lain supaya mengelakkan diri daripada reputasi yang menurun atau produktiviti yang menurun. Jadi oleh sebab itu kalau yang ketiga itu dan keempatnya ialah tentunya produktiviti dan juga quality atau butuh produktiviti dalam organisasi itu akan menurun. Bayangkanlah tuan, misal kata kalau sekiranya selalunya 10 orang bekerja tapi 2 orang halimunan, hanya 8 yang bekerja, tentulah kualiti kerja itu ataupun mutu produktiviti itu akan menurun. Itu kalau kita melihat dari segi organisasi itu sendiri. Tetapi kalau kita melihat iaitu kesannya kepada pekerja, pertama ialah tentulah saya rasakan pekerja itu tidak disenangi, tidak disukai oleh pekerja-pekerja lain. Orang akan benci kepada dia. Walaupun dia selalu halimunan, dia tak peduli, tapi orang lain akan benci kepada dia dan juga pelanggan juga akan benci kepada dia, apatah lagi ketuanya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua iaitu pekerja yang halimunan ini ialah dia akan menjadi satu perkara yang menjadi beban. Dia untuk mencapai kejayaan atau kemenangan dalam organisasi, saya rasakan terlalu nipis. Ketua, saya rasa tidak ada ketua yang menaikkan ataupun mengubah menjadi pangkat menjadi ketua misalnya kata, atau menjadi orang yang penting dalam organisasi kerana dia halimunan. Saya belum terdengar lagi iaitu pekerja halimunan dihargai, dipuji, diiktiraf, tak ada. Dalam mana pun dunia saya rasakan tak ada. Oleh sebab itu pekerja yang halimunan, dia peluang untuk kenaikan, peluang untuk berubah menjadi baik ataupun jawatan yang lebih baik tidak ada. Nipis, adalah mengkali nipis. Yang ketiganya ialah menjadi beban kepada pekerja halimunan itu sendiri. Dia rasa bahawa dia rasa bekerja tetapi ada rasa bersalah dalam jiwa dia. Sebab apa peraturan-peraturan itu dia fahami, dia tahu, tapi dia halimunan masih. Oleh sebab itu dia rasakan, terutama orang-orang yang memahami agama,
bahawa gaji yang diperolehinya, rezeki yang diperolehinya yang sebenarnya tidak halal. Oleh sebab itu, kalau dia tidak halal, arti dia makan daripada wang gaji yang tak halal. Ini menyebabkan, saya rasakan dia rasa gelisah dan gelisah. Itu sebabnya kalau kita melihat, kesannya kepada organisasi memang ada, tetapi kesannya kepada pekerja itu sendiri memang ada. Saya rasakan oleh sebab itu dia tidak menguntungkan kepada organisasi dan tidak boleh menguntungkan kepada pekerja itu sendiri. Itu dia. Alhamdulillah. Bagi saya, Tuan Haji dan Dr. Haji, pekerja halimunan ini macam penyakit kanser ya. Yang boleh merebak. Ia boleh merebak. Boleh merebak. Ia boleh mengasut. Betul. Ia boleh mempertikaikan kualiti kerja orang lain sedangkan dia sendiri sikap tidak ada kan. Kalau dari impaknya ke organisasi kita telah pun bincangkan, impak kepada pekerja si halimunan ini sendiri bagaimana, Dr. Haji? Ya, sebenarnya kalau kita melihat bahawa pekerja yang halimunan ini yang dari tadi yang dibuat oleh kajian daripada Chulalongkorn University di Thailand itu, bahawa kata dia yang kedua itu tadi, iaitu sebabnya mengapa pekerja menjadi bisa kata halimunan ialah iaitu daripada ketua yang tidak mengambil indah, yang tidak risau mengenai dengan orang pekerja yang halimunan ini. Ataupun tidak. Tapi kalau kita melihat pendekatan cara profesional ataupun cara yang ada sekarang, dia melihat hendak membetulkan kelakuan pekerja yang menjadi halimunan ini, dua dasar yang perlu dilihat amat penting. Yang pertama ialah bahawa kita sebagai seorang ketua atau seorang pemimpin, dia perlu mengawal emosi dia. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dia perlu melihat bahawa jangan misal kata terus-terus hukum kepada pekerja. Kenapa? Kita tidak tahu bahawa barangkali dia menjadi halimunan adakah disebabkan organisasi itu sendiri, disebabkan ketua itu sendiri, disebabkan peraturan itu sendiri. Oleh sebab itu dia di halimunan. Oleh sebab itu kita dalam dasar ataupun secara profesional nak membetulkan pekerja halimunan ini, dasar dua ini perlu dipegang. Pertama, sebagai seorang ketua, sebagai seorang pemimpin, kita perlu kawal emosi kita. Kalau masa dalam marah, saya pasti janganlah berdebu, jangan berjumpa dengan orang-orang halimunan. Akhirnya tak jadi. Maaf saya. Yang kedua ialah, iaitu dari segi, bisa kata dari segi kita tidak boleh menghukum terus. Ada ketua, misal kata, kamu selalu halimunan. Sekarang gaji kamu pun nak dihalimunankan. itu satu perkara yang tidak dapat kita terima dalam secara profesional. Oleh sebab itu perkara dua ini. Oleh sebab dalam nak membetulkan pekerja-pekerja yang berhalimunan ini ataupun yang menjadi halimunan ini, pertama ialah perlu kita lihat, iaitu perlu kita beri maklumat, beri penerangan bahawa ini menyebabkan bila kita menjadi halimunan, dia merugikan dia sendiri, dia merugikan pada organisasi itu sendiri. Ini pertama. Yang kedua, yang kita dibuat ialah iaitu mengenai dengan kita mesti tahu apakah sebabnya dia menjadi halimunan ini. Adakah disebabkan hal-hal yang lain, misalkan adakah disebabkan sikapnya, adakah disebabkan dia tidak misalkan secucuk dengan pekerja-pekerja, rakan sekerjanya, ataupun adakah disebabkan sistem-sistem organisasi yang tidak betul, yang tidak sesuai dengan dia. Oleh sebab itu, kalau kita melihat ini, segala-gala ini tentulah kita bertanya kepada pekerja halimunan, mengapa dia boleh menjadi halimunan. Jadi ini kita akan dapat mengetahui di situ. Jadi kalau sekiranya begitu, yang ketiganya pula, secara profesional, ialah kita bertanya kepada dia macam mana nak membetulkan, macam mana misal kata nak mempertingkatkan atau nak melenyapkan atau nak menghilangkan halimunan itu supaya dia dapat bekerja dengan lebih baik dan bekerja dengan 8 orang yang lebih baik itu tadi. Jadi artinya 2 orang yang menjadi halimunan, mudah-mudahan dia boleh berubah dan masuk kepada 8 orang, akhirnya balik lagi 10 orang bekerja. Jadi ini tentunya kita bertanya dari segi tadi itu, artinya apakah sebab-sebab atau punca-punca atau faktor-faktor yang menyebabkan dia menjadi halimunan. Yang keempatnya, iaitu secara profesional, kita iaitu minta dia macam mana cara mengatasi dan cara langkah-langkah atau perancangan-perancangan supaya dapat membetulkan macam mana, berapa lama kita berikan, misal kata 3 minggu ataupun 1 bulan, atau bila kita nak jalan atau nak kita berikan supaya dia diberi peluang
dan diberi peluang dan ruang untuk dia membetulkan penyakit halimunan itu tadi supaya dia berbalik semula lagi balik. Ya, betul. So itu yang keempat. Yang keempat, yang kelimanya ialah dari secara profesional, iaitu kita mesti ada follow up. Mesti ada susulannya. Kita tidak boleh biar, alhamdulillah, kamu dah baik, okey, terima kasih banyak. Itu cakap hari itu. Tetapi kita tidak tahu kalau kita tidak ada, misalnya kata, tindakan susulan. Tindakan susulan, ya, betul. Dalam Follow lepas up 3 minggu, kita berjumpa lagi. Ataupun lepas 3 minggu, dengan waktu-waktu yang tertentu, kita jumpa lagi untuk melihat untuk menyimak sama ada pekerja sejauh itu telah betul memperbaiki, membetulkan ataupun tidak. Jadi ini tentunya saya rasakan memakan masa, namun sedemikian ia amat berkesan. Kita tidak mahu kita betulkan tetapi tak ada apa-apa pun susulan, tak ada apa-apa tindakan yang lain itu. Oleh sebab itu dia di situ dilihat sebagai satu perkara yang amat penting. Kita tidak mahu merugikan organisasi, tidak mahu merugikan kepada dia dan pekerja juga orang sendiri lain. itu Itu ya. dia. Alhamdulillah, ya, secara profesionalnya seperti mana yang telah pun Dr. Haji tadi menerangkan, pekerja tersebut dia adalah kata orang mereka lah sendiri yang akan mengubah ya persepsi mereka untuk menjadi seorang yang bijak dan cemerlang, ya, bukan menjadi seorang yang halimunan, ya. Jadi macam mana cara kita yang sebaik-baiknya untuk mereka membetulkan tabiat halimunan, serta kalau dapat macam mana bagi mereka yang kesan daripada halimunan tersebut. Secara ringkasnya saja. Secara ringkasnya, Doktor. Ya, terima kasih banyak. Dalam psikologi, kita tak betulkan kita yang membetulkan dia. Betul. Yang sebenarnya dalam psikologi, dia betulkan sendiri. Oleh sebab itu, kita berikan peluang kepada pekerja untuk bersama-sama dengan kita berancang dan juga perancangan-perancangan yang tertentu macam mana dia boleh mengubah. Misal kata tengah hari dia pergi mengambil anak dia, misal kata, dan lain-lain komitmen. Tapi ini perlu kita lihat macam mana perancangan yang tidak boleh merosakkan organisasi kita, peraturan-peraturan dalam organisasi kita. Oleh sebab itu saya rasakan amat penting sebab faktor-faktor yang diambil daripada Chulalongkorn University itu, kajian itu tadi, iaitu ketua perlu mengambil perhatian yang berat. Dari segi kebajikan dia, dari segi gaji dia, dari segi keselsaannya, dari segi misalnya dengan kebajikan yang lain. Jadi artinya ketua di sini mengambil peranan, sambil daripada itu pekerja juga perlunya mengambil peranan yang penting dalam sama-sama melihat bahawa produktiviti organisasi dan juga nama reputasi organisasi itu akan sentiasa meningkat dan akan dihargai oleh orang ramai dan juga orang-orang yang memerlukan perkhidmatan. Oleh sebab itu saya rasakan dalam dunia pekerjaan kita bahawa halimunan yang sebenarnya kalau dia tidak betulkan dia merebak, tetapi kalau dia betulkan, alhamdulillah, kalau cara yang betul dia akan lebih baik. Alhamdulillah, ya, ucapkan terima kasih Doktor dengan penerangan yang lebih terperinci. Mudah-mudahan juga dengan adanya kata orang wawancara kita mengenai dengan pekerja halimunan tersebut, bagi mereka yang memikirkan diri mereka sebagai pekerja halimunan, supaya mereka akan dapat kata orang mengubah pekerjaan mereka ataupun attitude mereka. Ya. Terima kasih sekali lagi Doktor, dan kita cuba untuk mengungsikan pada keluaran-keluaran yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang lain pula. Untuk itu kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau tidak mahu gajinya dihalimunankan, jangan jadi pekerja halimunan. Ya, kadang-kadang ada satu ayat dalam Al-Quran yang menyuruh bagi kita sendiri, manusia itu ataupun seseorang itu tidak akan dapat mengubah nasib dirinya apabila dia sendiri tidak dapat mengubah nasib dirinya. Orang lain tak dapat mengubah, tapi dia sendiri. Jadi kita fikir-fikirkanlah, mudah-mudahan juga kita sebagai pekerja tersebut tidak akan menjadi pekerja atau penyakit halimunan tersebut.